Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jalifah Ayu daripada saluran Awana 503. Seperti yang kita tahu, dasar yang merujuk kepada tingkah laku memiliki beberapa faktor atau pelaku tertentu dalam pembuatan dasar awam yang rasmi. Seperti agensi kerajaan dan badan perundangan, ianya juga merupakan satu keputusan yang dibuat oleh individu atau kumpulan tertentu dalam sesebuah kerajaan, mengikut keadaan negara bagi mencapai matlamat untuk mengurangkan masalah tertentu dan membina pembangunan negara. Saya serahkan kepada rakan sekerja saya yang berada di luar. Saya Ayu, bersama saya Muhammad Kusyari yang sedang bertugas di luar. Di sini saya ingin bertanyakan kepada penduduk tempatan beberapa soalan, yaitu tentang apakah dasar sosial negara mampu membina perpaduan dalam masyarakat yang berbilang bangsa dan etnik. Saya ingin bertanyakan. Boleh. Dasar sosial negara atau dikenali sebagai DSN adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap. Dasar ini yang diluluskan oleh Kabinet pada 19 Februari 2003 bermatlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan mapan dari aspek sosial, ekonomi, dan teknologi. Setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum di dalam persekitaran sosial yang sehat berdasarkan ciri-ciri bersatu padu, berdaya tahan, demokratik, bermoral, bertoleransi, progresif, penyayang, adil, dan saksama. Oke. Soalan yang kedua yaitu, apakah objektif umum dasar sosial negara? Objektif umum dasar sosial negara ialah menjamin setiap individu, keluarga, dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik, agama, budaya, jantina, dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara, serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. Memastikan keperluan asas individu, keluarga, dan masyarakat. Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat. Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial dan menjana sinergi multisektor. Itu saya dari saya. Terima kasih, Encik. Sekarang saya berada di sebuah taman dan saya ingin menanyakan soalan, yaitu tentang dasar wawasan negara. Saya ingin menanyakan yaitu soalan tentang apakah dasar wawasan negara mampu membina perpaduan dalam masyarakat yang berbilang bangsa dan etnik. Pada pendapat saya, boleh menjana pertumbuhan yang didorong oleh sumber dan kekuatan tempatan melalui pengukuhan. Selain itu, membangunkan Malaysia sebagai sebuah masyarakat berasaskan pengetahuan dan menjadikan sektor pertanian pembuatan dan perkhidmatan lebih dinamik melalui penerapan pengetahuan yang lebih tinggi. Soalan yang kedua, apakah teras utama dasar wawasan negara? Teras utama dasar wawasan negara ialah untuk membina bangsa yang berdaya tahan dengan memupuk perpaduan, menyemarakkan semangat patriotik, mendidik kematangan politik, membina masyarakat supaya lebih bertolak ansur dan penyayang yang tersemat dengan nilai positif serta meningkatkan kualiti hidup dan keutuhan ekonomi. Seterusnya, menggalakkan perwujudan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan dan pengurangan ketidakseimbangan dalam wilayah dan kumpulan etnik serta wilayah, mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memperkukuh sumber pertumbuhan, institusi keuangan, korporat serta pengurusan ekonomi makro, mempertingkatkan daya saing untuk menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi, membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan sebagai satu langkah strategik untuk meningkatkan nilai ditambah bagi semua sektor ekonomi, mengoptimumkan daya pemikiran bangsa,
Selain seterusnya mengukuhkan pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yang cekap, produktif dan berpengetahuan, meneruskan pembangunan alam sekitar yang mampan untuk meneguhkan pertumbuhan jangka panjang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, bersama saya kembali. Seterusnya saya ingin menanyakan beberapa soalan kepada penduduk tempatan yang lain, yaitu tentang dasar pembangunan nasional. Oke, tahun 1990 menandakan berakhirnya RRJPI dan juga DEB. Dalam tempo pelaksanaan DEB 1971 hingga 1990, ekonomi Malaysia telah berkembang dengan pesatnya walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Sesuatu yang tidak boleh diangkal adalah walaupun pencapaian DEB bukanlah satu kejayaan yang menyeluruh, namun banyak kejayaan telah dicapai. Jelas bahawa proses kejuruteraan socio-economic engineering ala DEB ini memerlukan masa yang lebih lama daripada apa yang telah diperuntukkan dengan mengambil kira kesan-kesan daripada pengolakan dunia AMIA. RRJP K2 1991 hingga 2000 telah digubal berasaskan di DPN dan rancangan ini menandakan bermulanya satu lagi era baru dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Soalan yang kedua yaitu apakah perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir DPN? Perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir DPN kerana masyarakat yang bersatu padu adalah penting untuk memperkukuhkan lagi kestabilan sosial dan politik dan juga mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. DPN menetapkan satu langkah ke arah membolehkan Malaysia mencapai taraf sebuah negara yang maju dalam semua segi. Strategi pelaksanaan DPN merakumi perkara berikut, seperti mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan pengagihan yang saksama, memastikan pembangunan yang seimbang bagi semua sektor ekonomi yang utama dan pertumbuhan saksama, mengurangkan dan menghapuskan suasana sosial dan ekonomi yang tidak seimbang serta mengalahkan perkongsian yang adil daripada pembangunan negara, dan juga mengalak dan mengukuhkan integrasi nasional, menerusi pengurangan atau menghapuskan jurang perbezaan pembangunan ekonomi di antara negeri-negeri dan juga kawasan-kawasan. Selain daripada itu, membangunkan sebuah masyarakat yang maju dan dapat menikmati kesejahteraan hidup yang tinggi, dan juga memajukan pembangunan sumber manusia dan mewujudkan tenaga kerja yang berdisiplin dan juga produktif, dan juga menjadikan sains teknologi sebagai teras penting dalam perancangan dan pembangunan sosioekonomi. Oke, terima kasih. Terima kasih Kusheri. Sebagai kesimpulan yang boleh dibuat, dasar-dasar negara yang digubal oleh kerajaan bertujuan untuk menjadikan sebuah negara aman dan damai, serta menstabilkan sistem di dalam negara. Dasar-dasar kerajaan sentiasa berubah dari masa ke semasa mengikut pemimpin yang memimpin dalam suatu tempoh masa yang tertentu. Namun, matlamat dasar-dasar tersebut masih sama walaupun mempunyai sedikit perubahan. Selepas tercetusnya tragedi 13 Mei, segala dasar yang digubal, khususnya pada awal tahun 1970-an, adalah berteraskan DEB sebagai dasar induk yang bertujuan untuk mencapai perpaduan negara.